Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat. Bertemu kembali di channel saya, Khair Anwar Arsyad Nuen. Semoga doanya buat sahabat-sahabat sentiasa riang, gembira selalu di samping tugas harian, serta sentiasa dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi sahabat-sahabat, sekarang saya benar-benar betul-betul berada di atas, di pertengahan bukit sahabat-sahabat, pertengahan gunung sahabat-sahabat. Inilah keadaannya sahabat-sahabat. Jadi saya tu membuat video ni bukanlah ada apa-apa halnya sahabat, cuma sekadar membawa tontonan sahabat tu bagaimana situasi keadaannya di tempat saya ini. Inilah keadaannya sahabat-sahabat. Suasananya itu keadaan berbatu-batan sahabat-sahabat. Begini sahabat. Di sini banyak gua-guanya sahabat. Tapi nak masuk dalam gua ni takut sahabat. Maklum je lah, gua yang tak pernah orang tempuh sahabat. Inilah keadaannya sahabat. Saya tu yang sebenarnya tadi membetulkan air yang mengalir, yang dialirkan ke rumah saya, ke rumah yang saya duduki, yang menggunakan polypipe. Jadi tempat puncanya itu di atas bukit ni lah sahabat-sahabat. Ditahan air menggunakan polypipe panjang sahabat-sahabat, sekitar panjangnya 1/2 kilometer, terus dibawa ke rumah. Begitulah gambarannya sahabat-sahabat. Saya nak tunjukkan pun tak boleh. Jadi saya tu membetulkan polypipe yang tersumbat tu, kerana dulu semalam hujan lebat. Dengan ributnya sahabat-sahabat, banyak pokok-pokok yang tumbang. Nasib baik tak kena ke rumah sahabat-sahabat. Jadi keadaannya begini sahabat, tempat saya ni. Di atas pertengahan gunung sahabat-sahabat. Dengan suasananya, memang hebat. Memang nyaman sahabat-sahabat. Cuma saya dengar bunyi deruan air saja sahabat-sahabat. Tambahan selepas hujan, memang airnya besar. Bayangkan sajalah sahabat-sahabat, air yang mengalir daripada atas bukit, air yang mengalir daripada atas gunung. Memanglah laju sahabat. Inilah air yang saya tahan sahabat-sahabat. Ini adalah tong nombor 2-nya, bermakna menggunakan polypipe yang ni, yang ditahan di bahagian atas menggunakan polypipe yang sebesar ini sahabat. Polypipe yang berukuran lebih kurang 2,5 inci atau 3 inci, dan diletakkan sebuah tong begini sahabat. Dan di bahagian bawahnya disambungkan polypipe yang kecil. Begini sahabat. Yang ini yang terus dialirkan ke rumah. Begitu sahabat. Menggunakan air gunung. Juga ada menggunakan air yang dibekalkan oleh kerajaan. Jadi taklah banyak kita menggunakan air yang dibekalkan oleh kerajaan, kerana air yang berbayar.
Jadi kalau kita gunakan air gunung, kuranglah sikit belanja sahabat. Sebabnya maklum sajalah, duduk di kampung bukan ada kerja tetapnya sahabat. Cuma kerjanya kerja mencari upah, memotong rumput, menebat, bertukang, itu saja sahabat kerjanya. Jadi bukanlah hari-hari ada kerja, kadang-kadang ada masanya tak ada kerja. Begitu sahabat. Jadi saya tu beginilah keadaannya sahabat. Dia menggunakan polypipe. Ini polypipe yang terus masuk ke kolam udang ni sahabat-sahabat. Begitulah keadaannya. Suasananya sahabat, sebelah ni air sahabat. Air yang mengalir di celah-celah batu. Suasananya memang hebat sahabat-sahabat. Mungkin di tempat sahabat-sahabat ada juga tempat yang serupa macam ni. Dan mungkin ada juga yang sungainya besar. Kerana saya juga melihat, menonton YouTube yang dipaparkan oleh sahabat-sahabat. Saya sentiasa menilai, menonton. Ini juga lah sahabat, tempat saya macam begini pula keadaan rupanya. Bentuk muka buminya bergubung ganang. Begitu sahabat. Jadi sahabat, sekarang saya telah mengumpulkan air yang tersumbat tadi. Sekarang ni saya berjalan turun. Berjalan turun ke bawah bukit. Sekarang saya nak balik sahabat-sahabat. Inilah keadaannya sahabat. Hidup di kampung dengan suasana kampungnya. Jadi sahabat-sahabat, saya membawa tontonan sahabat tu bagaimana keadaan di kampung saya ni. Ni sahabat-sahabat, saya di sini banyak pucuk paku sahabat-sahabat. Jadi sambil-sambil saya lalu, saya juga mengutip sayur pucuk paku untuk dibuat sayur untuk makan malam nanti. Beginilah keadaannya sahabat-sahabat. Bagaimana keadaan bentuk muka bumi dari segi ilmu alamnya. Tempat saya ni Seri Menanti sahabat-sahabat. Kalau disebut Seri Menanti mungkin jarang orang kenal. Kalau disebut Bandar Diraja Seri Menanti, kerana Seri Menanti ni dibuka oleh orang Indonesia sahabat-sahabat daripada Pagar Ruyung. Itulah sejarahnya sahabat-sahabat. Sebelumnya di Seri Menanti ni, di Negeri Sembilan ni tak ada raja sahabat-sahabat. Jadi yang membukanya pun orang daripada Pagar Ruyung. Yang tidak ada raja, maka baliklah dia semula ke Indonesia, ke Pagar Ruyung, mengambil seorang anak raja, lalu dirajakan di Seri Menanti. Sampailah sekarang sahabat, itulah sejarahnya. Nanti satu masa saya akan bercerita bagaimana sejarah Seri Menanti, kerana ia ada sejarahnya sahabat-sahabat. Seri Menanti ni dibuka, siapa yang membuka, dan bagaimana ia beraja. Ia tidak dipanggil Sultan sahabat-sahabat. Negeri Sembilan ni dipanggil Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan.
ia dilantik oleh orang-orang bawahannya seperti penghulu, undang. Begitulah sahabat, saya pun kurang pasti, saya kurang tahu. Tapi ada sejarahnya sahabat. Bagaimana Negeri Sembilan mendapat nama. Nanti kalau ada satu masa, ada waktu sahabat, satu masa nanti saya akan cerita bagaimana Negeri Sembilan terbentuk. Ada sejarahnya sahabat-sahabat. Inilah sahabat-sahabat hidup di kampung. Kalau nak makan sayur pucuk paku tu memang senang sangat. Cuma kita masuk ke belakang rumah yang berhampiran dengan hutan. Memang banyak pucuk-pucuk pakunya sahabat-sahabat. Kadang kalau untuk mencari sayur memang mudah sangat. Cuma dengan sedikit modal, rajin saja sahabat-sahabat. Rajin saja kita sudah ada sayur. Kalau kangkung pun banyak sahabat-sahabat. Kangkung di kolam memang banyak tumbuhnya kangkung-kangkung untuk dibuat sayur. Inilah keadaannya sahabat-sahabat. Sentiasa bergerak mencari sesuatu untuk kegunaan harian kita sahabat-sahabat. Saya tu masuk ke hutan, ada sahabat-sahabatnya. Saya ni sahabat-sahabat. Ni kawan saya sentiasa mengikori ke mana saya pergi. Saya punya bodyguard sahabat-sahabat. Saya tidak berseorangan, jadi kuranglah takutnya saya. Kalau saya seorang diri mungkin juga saya takut. Maklumlah sahabat-sahabat, hutan sahabat-sahabat. Dalam hutan ni macam-macam ada sahabat. Kan ular, semuanya binatang-binatang yang hidupnya di hutan memang ada di sini sahabat. Kerana belakang ni adalah hutan simpan. Jadi sahabat-sahabat, sekarang saya telah mula menghampiri kawasan luar, kawasan bawah bukit, di mana tempat saya mula-mula masuk tadi. Jadi paparannya tu begitu sajalah sahabat. Tidak ada apa-apa info yang dapat saya sampaikan, cuma sedikit tontonan menonton bagaimana keadaan suasana di kampung saya tu. Jadi keadaannya begini sahabat-sahabat. Berbukit bukau, bergunung ganang dan berbatu-batan. Kalau bercuti, berkemah di sini sahabat memang sesuai. Kalau nak memancing pun boleh sahabat, ada tempatnya. Ada kolam pancingnya. Ada kolam pancing yang berbayar pun ada sahabat. Dengan harga 1 jam RM8. Jadi sahabat, mungkin setakat ini dulu paparan saya. Bertemu lagi di lain paparan. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.